warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Malaysia hari ini. Apa khabar anda semua yang berada di rumah ataupun tak kiralah yang sedang menyaksikan kami secara langsung, sama ada stream HD langsung dari aplikasi tonton TV3 maupun di Facebook MHI TV3. Terima kasih banyak-banyak sentiasa menyokong kami. Pagi ni Haziq bersama dengan Anim. Lama kita tak bersama. Hari ni apa cerita best Haziq? Banyak cerita best. Antaranya kita ada satu kesedaran untuk kita belajar, untuk dapatkan sedikit ilmu pengetahuan bagaimana keselamatan umum kita berhadapan dengan pesakit mental. Betul. Sebab kita banyak tengok kes-kes ni. Anda pun tahu, jadi kita nak membawakan apakah asbabnya yang mungkin boleh kita fahami tindakan kita terutama sekali kan? Ya, betul. Dan kita juga ada Timbalan Menteri Kewangan yang akan bersama dengan kita kejap lagi. Betul. Untuk kita berborak mengenai ekonomi madani memperkasakan rakyat. Pastinya anda kena teruskan bersama dengan kami, tapi di awal pagi macam biasa MHI tak pernah jemu untuk kongsikan apakah cuaca kami pada hari ini. InsyaAllah ini dia secara forecastnya kita bawakan Kuching dan juga Kangar ada sedikit hujan Haziq. Ya, pukul 9.20 patutnya tadilah hujan. Yang tempat lain semua dijangka cerah, semua matahari je kalau kita tengok tak ada tempat yang ada awan. Kuching je yang dijangka hujan pagi ini. Jadi mereka yang nak bersenam di awal pagi, alhamdulillah cuaca sangat baik. Ribut peti ada sedikit. Kita ada di Kuching, di Sarawak, di Kuching dan juga Serian sehingga 1 tengah hari pada hari ini. Rabu 9 bercakap Ogos. Pasal cuaca, ada satu berita mengenai ahli jambori pengangkat Malaysia yang akan terus berada di Seoul sampai Ahad ini. Sebelum ini kan mengenai taufan Kanun kan. Betul. Kan dijangka melanda besok. Jadi seramai 499 ahli kontijen negara yang menyertai jambori pengakap dunia ke-25 akan terus berada di sana sampai Ahad ini. Ya, betul. Ini dia sebahagian kira-kira 43,000 pengangkap mewakili 155 negara yang menyertai jambori itu di wilayah Johor Utara jadualkan pulang ke tanah air pada hari Ahad ini. Betul. Kita ucapkan yang terbaik dan juga kita harapkan segalanya berjalan dengan lancar, cuaca yang tidak menentu. Kita harapkan persiapan yang cukup rapi bagi tim kontijen Malaysia dan juga mereka yang berada di sana, hampir 155 buah negara. Semuanya selamat insyaAllah. InsyaAllah kita doakan sama. Ke tanah air. Semoga dipermudahkan urusan. Okey, bercakap pasal mudahkan urusan ni. Ini yang sentiasa memudahkan urusan kita. Oyen. Apa pula cerita Oyen kali ini? Kehadiran Oyen, kucing yang tular bersahabat baik dengan tikus gergasi capybara, telah melonjakkan kedatangan pengunjung ke Zoo Negara sehingga melebihi 3,000 orang pada hujung minggu. So Oyen ni sekarang adalah star of Zoo Negara. Meningkatkan populariti, bukan setakat populariti Zoo. So kalau kita tengok sekarang ni, Oyen ni memang popular. Dekat seluruh Malaysia memang sangat-sangat popular. Jadi dia sekarang dengan kapibara ni memang dah bersahabat baik sejak 3 tahun dulu. Betul. Beberapa tahun lepas Oyen ni sebenarnya dia dah menempa nama tau. Kita nampak pergerakan dan permainan Oyen. Tapi kali ni dia another level. Dia dah jadi star of Zoo Negara. Itu cerita-cerita warna-warni yang mungkin anda juga boleh mendapatkan apa sahaja akhbar harian online untuk anda mengetahui informasi terkini. Tapi bukan itu sahaja sebenarnya. Di awal pagi ni kita nak menitikkan nilai, ada nilai pelbagai kalau nak lakukan kebaikan dan tidak membataskan usia sebenarnya. Ya, betul. Jadi kita nampak inilah antara contohnya. Adakah kita sediakan video terlebih dahulu? Kita ada satu video di mana video ni menunjukkan bagaimana seorang kanak-kanak kan, anak yang memahami bagaimana susahnya mak bapak ni mencari duit untuk membeli selipar. Selipar tu yang berharga 30 lebih ringgit. Betul. Dia kata mahal. Tak nak. Dia nak selipar RM7 je. Jom kita tengok sedikitlah sedutan video daripada TikTok ni. Jom kita tengok. Beli yang lain lah. Beli yang murah-murah. Beli yang murah-murah. Tak apalah, kalau nak ibu bagi je lah. Beli yang murah-murah. Tak apa, ambil yang ni. Kalau abang nak yang ni, ibu boleh beli. Lepas tu abang nak yang macam mana? Yang ni. Yang ni lauk. Aku beli bonus. Tak apa. Tak boleh. Beli yang murah-murah. Tak boleh. Mahal. Terlalu mahal. Tak apa. Terlalu mahal. Ibu tak dapat. Mahal ke tu? Mahal lah. Ya Allah, apa ambil ni? Lagi pun tak mahal sangat. Ya Allah, nipis sangatlah RM7.9. Ibu boleh bayar yang lain lah. Dia kok mau lagu tu. RM7.9 ni. Nipis sangat. Ambil yang lain, ambil yang lain. Ambil
ambil lain. Takut duit habis. Tak habis. Habis. Ya, itulah video yang tular cerita mengenai anak ni yang memahami bagaimana kesusahan, kepayahan ibu bapa mencari nafkah, mencari duit untuk beli barang kan. Tersentuh hati kita bila tengok anak itu faham dan memilih barang yang lebih murah harganya. Ya, dia macam mana tahu bila anak lagi faham erti pengorbanan, kita ni sebagai mak memang kita tak dapat dah nak menahan sebab dan keadaan itu juga dirasai oleh ibunya sendiri, Puan Asma alias pastinya. Kita ingin bersama-sama secara maya sahaja kita sempat bawakan kepada anda. Puan Asma kini berada bersama dengan kami. InsyaAllah kita bawakan Puan Asma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Puan Asma tidak keseorangan. Ada juga adik Zayan Akif Muhammad Zulkifli. Hai. Adik Zayan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggil Zayan ke panggil Akif ni? Ke panggil Ayan? Zayan. Zayan. Okey. Zayan anak nombor berapa? Nombor 1. Anak pertama, anak sulung kan? Nampaklah karakter anak nombor 1 dia tu kan? Anak sulung tu yang bertanggungjawab kan? Dan dia faham apa erti tu. So, Puan Asma, apabila anak saya tengok video tu kan, memang Puan Asma sendiri pun macam ambillah yang mahal ni, awak nak ambil yang murah. Yang murah tu nipis. Jadi bila tengok anak memilih barang itu dan cakap, ini mahal, tu murah, ibu cari duit. So, macam mana? Apa perasaan Puan Asma waktu tu? Masa tu memang rasa sebab lah kan. Sebab kita tahu, lagipun Zayan ni sebenarnya, dia daripada kecil lagi dia macam tu. Itu bukan kejadian pertama lah sebenarnya. Walaupun nak beli makanan pun sebelum ni, dia akan tanya dulu, ibu ada duit ke tak? Ibu ada duit cukup tak dengan apa yang dia nak lah. Jadinya saya memang... Alamak, line pula. Allah. Okay. Puan Asma. Kita masih lagi cuba untuk mendapatkan Puan Asma. Puan Asma? Okey tak? Puan Asma masih berada di talian? Dengar kami tak? Masih. Okey, ada. Sebab tadi lag sikit. Okey, jadi Puan... Zayan dengar aunty ke? Dengar. Zayan. Kami semua dah tengok video Zayan. Video Zayan ni dia dah viral lah kan? Zayan tahu kan Zayan viral? Tahu? Tahu dah. Baca komen semualah ya? Zayan, kita nak tanya, apa antara, sebagai seorang abang, pastinya Zayan ada cara tersendiri kan? Zayan faham ibu. Apa yang membuatkan Zayan nampak ibu bekerja ke? Ibu memang sukar untuk, ibu yang mengajar Zayan ke untuk memilih harga dan barangan sampai Zayan tahu yang mana yang perlu Zayan beli sahaja. Macam mana Zayan nampak pengorbanan ibu tu? Kalau mungkin Zayan nak kongsikan dengan aunty, Zayan nampak macam mana ibu kerja ke, ayah kerja ke, macam mana? Ibu susah nak cari duit, bukan senang. Okey, alamak. Setiap kali cakap pula lag. Apa-apa Zayan, ulang lagi sekali boleh? Aunty tak dengar sebab terputus tadi. Lagi pun tak ada ramai sangat kat kedai ibu. Ibu pun nak pindah dah tapi tak cukup duit. Alah, di situ. Di situ. Okey. Kan? Zayan berapa orang adik-beradik? Memahami. Sekejap, Puan Asma minta maaf lah mungkin. Alamak, sedih. Bila dengar anak cakap macam tu pun Zayan cerita je dengan kita. Zayan cerita. Maknya sebab dengan anaknya memahami sebenarnya situasi tu. Apa lagi Zayan nak cerita dengan kita? Macam mana Zayan tengok keadaan sekarang ni? Zayan ceritalah dengan kami. Tak apa, kita dengar ada masa ni. Kita nak dengar juga macam mana. Zayan nak cerita apa? Ibu kalau semula ibu kasih siapa duit ibu habis. Tapi ibu tetap beli. Walaupun ibu tengah cari duit, ibu tetap belikan apa yang Zayan nak dengan adik-beradik. Zayan? Zayan ada berapa orang adik-beradik? 2. 2 orang. 3. Oh, 3? Terlupa pula. Terlupa ada seorang adik lagi? Ya Allah. Abang tak apalah kalau macam itu. Zayan, apa dia yang macam Zayan rasakan, Zayan nak sangat barangan ni tapi Zayan seganlah nak minta ataupun Zayan fikirkan keadaan ibu, keadaan keluarga Zayan kan. Zayan simpan hasrat tu untuk dapatkan barangan tersebut. Ada tak apa-apa yang Zayan nak? Ini nak apa sangat tak dapat? Simpan bobol. Apa dia? Apa dia?
Slipper yang bobo-bobo tu. Slipper bobo-boy. Berapa ringgit harga slipper bobo-boy tu, Zayan? RM39.90. RM39.90, Zayan. Jangan risau, Zayan. InsyaAllah, insyaAllah. Nanti kalau Zayan bagi tahu je apa Zayan nak lagi ni. Aunty Anim makan bagi. Hari tu kiranya Zayan tak ambil lah slipper yang 39 tu, Zayan tak ambil lah. Zayan ambil RM7 tu? RM20. RM20. Oh, Masya Allah. Okey, kita nak tanya Puan Asma lah. Mungkin Puan Asma boleh ceritakan bagaimana Zayan ni mudah memahami situasi apa yang berlaku. Adakah Puan Asma selalu bercerita dengan Zayan ataupun Zayan nampak sendiri bagaimana? Kami percaya didikan ini pun datangnya daripada keluarga kan, Puan Asma? Betul. Saya banyak dengan dia sebab saya meniaga. Suami saya pun meniaga. Jadi dia macam banyak tengok, dia jenis yang observe. Kita kadang-kadang berborak pasal ekonomi dengan suami kan. Pasal keuangan. So dia sentiasa ada dan dia dengar. Dia macam dia sendiri boleh fikir benda tu. Saya tak ada ajar sangat pun. Tapi saya ajarlah yang penting kepentingan, contohnya kalau nak mainan ke dengan makanan, kita utamakan makanan macam tu. So macam mainan yang dia nak tu dia memang akan tahan lah. Apa-apa baju ke apa yang dia nak ke dia akan tanya. Daripada kecil dah faham apa itu keperluan dan juga kehendak. Betul. Macam saya online seller, jadi saya banyak pergi COD sana sini. Memang saya bawa dia. Memang saya bawa dia. Kadang-kadang dia tengok saya menangis dalam kereta, customer cancel order macam tu. So dia akan pujuk kita dalam kereta tu. Macam itulah. So daripada kecil sampai sekarang dia memang dah boleh faham situasi kesusahan saya dengan suami. Betul. Nampaklah Zayan ni adalah seorang abang dan juga matang dalam apa jua tindakannya. Jadi Puan Asma, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami pagi ni. Zayan dah besar. Zayan dah besar nak jadi apa? Zayan dah besar nak jadi apa? Besar jadi polis. Masya Allah. Okey. InsyaAllah kita doakan yang terbaik, Zayan. Nanti kita doakan sama-sama, kita doakan Zayan dapat apa yang Zayan mahukan, dapat bantu keluarga Zayan juga dah besar nanti. InsyaAllah. Okay? Terus menjadi abang sulung yang sangat bertanggungjawab. Dia kalau mak-mak nak cerita pasal ni, dia susah sikit. Jangan nangis. Okay. Dah nangis dah bila mak-mak ni bercerita. Tapi tak apa. Itulah dia cerita yang tular sebelum ini. Puan Asma alias bersama dengan anaknya Muhammad Zayan. Okey, itu cerita yang orang comel, kata kan? comel. Tapi ada satu cerita pelancaran. Pelancaran feri di Pulau Pinang. Kita nak bawa anda tengok perkhidmatan feri baharu di Pulau Pinang ini. Bagi anda yang mungkin tak berkesempatan nak pergi ke Pulau Pinang, kami bawakan kepada anda sekarang. Jom. Kalau naik feri kena masuk ikut jeti. Kalau ramai kawan masuklah ikut jambatan. Cuba hidung mancung, bukan semua pelancong. Cumi anak Tanjung, anak mami duk jutong. Mailah sini. Penantian berharga buat warga Pulau Pinang dan pelancong. Isnin lalu, perkhidmatan feri baharu dari Pangkalan Raja Tun Uda PRTU di Georgetown ke Pangkalan Sultan Abdul Halim Butterworth PSAH mula beroperasi sepenuhnya. Terdapat 4 feri baharu yang dinamakan Teluk Bahang, Teluk Kampi, Teluk Duyung dan Teluk Kumbar. Beroperasi melakukan 68 perjalanan 2 hala sehari dengan kekerapan setiap 20 minit pada waktu puncak manakala 30 minit pada waktu biasa. Jaminan keselesaan buat penumpang ketika menunggu feri dengan kelengkapan ruang berhawa dingin, kamera keselamatan serta kemudahan lift bagi orang kelainan upaya OKU. Ini lagi bagus. This ferry is very comfortable, very nice. Our first trip here today on the first day, seronok lah untuk kita orang. Good experience today. Suasana agak selesa lah. Motor boleh masuk elok. Jadi teratur lah dengan penumpang duduk sebelah, motor sebelah, teratur lah. Nampak teratur elok lah. Alhamdulillah lah. Selesa lah. Sangat berhati. Untuk naik dan turun daripada feri ni jadi cepat dan teratur lah saya nampak. Alhamdulillah lah. Cantik dia bagi motor sama orang awam duduk. Memang hebat lah. Mereka buat
Penang punya style dia buat cantik lah. Penang dia punya sejarah memang feri lah. Mai luar negeri punya orang semua mai Penang Georgetown, mereka mesti cari feri juga. Orang putih semua mai feri. Rata-rata pengguna berpuas hati dengan penambahbaikan yang dilakukan. Bahkan sehingga 7 September 2023, pengguna akan menikmati perkhidmatan feri secara percuma dengan membawa 150 penumpang serta 50 motosikal dalam satu masa. Penggunaan teksi air ialah alternatif terbaik buat pengguna bagi menghubungkan pulau dan seberang perai dengan lebih pantas kerana persisiran pantainya yang panjang. Perkhidmatan feri di Pulau Pinang umpama nadi utama kepada pengguna selain dilihat cukup ikonik buat negeri ini. Ya, kembali bersama Malaysia hari ini dan pagi ini kita bawakan kepada anda seorang hos baru. Yang dah berlatih daripada tadi. Betul. Kita ada hos baru. Kita memperkenalkan. Yang ini hos dia bukan biasa-biasa. Ya. Ini hos kita bersama dengan hos baru kami di Malaysia hari ini. Ya, Datuk Seri Ahmad Maslan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Apa khabar Anim dan juga Haziq? Baik, saya macam bangga rakan pengacara saya yang lain lagi ni. Kita kat luar ni seorang ni. Bermula dengan pantun Badar Pontian ada hikayat, kisah bersemi cerita bersama. Kita berjuang untuk rakyat dulu, kini dan selama-lama. Pagi-pagi dia dah belanja. Haziq nak beli ke? Kalau beli nampaknya kita kena 1 jam, Zik. Ya, lama sikit. Tapi sebelum kita cerita pasal pantun, cerita pasal apa kita punya topik utama ni kan. Semalam rasanya baru Datuk Seri post mengenai satu menu baru. Menu Mat Ani ya. Menu tu Datuk Seri dia bukan saja buat orang yang tak lapar jadi lapar. Dia jadi macam orang yang tak nak makan pun dia terus hilang diet dia. Itu memang menu dalam adalah beratus ribu orang melihat menu itu. Menu Madani. Nama saya Ahmad, ringkasnya Mat. Nama isteri Noraini, ringkasnya Ani. Jadi Mat campur Ani, Madani. Kebetulan. Kemudian isteri saya masak asam pedas malam dan saya juga membuat satu menu yang biasa di negeri Sarawak. Isteri saya orang Kuching, Sarawak. Menunya ialah tempoyak. Tapi simple je, ada durian tu dicampur dengan ikan bilis dan campur dengan lada hijau. So tak ada apa-apa menu lain. Bahan lain lah, itulah bahan dia. Itulah dia. Itu je bahan dia. Lepas itu ada sebelum ni Madani satu, itu pelik sikit ya. Apa dipanggil kulit cempedak. Kulit cempedak diperam dengan garam, lepas tu digoreng. Kemudian saya pula ada tanam pucuk ubi di keliling rumah. Kita masak pucuk ubi. Pucuk ubi ya. Wow, dengar. Tu dia kat TV. Dia dah sampai. Sempat dapat gambar menu tu. Yang ini 2 juta orang menonton ni. Views 2 juta orang di Twitter. Lauk simple tapi itu dia. Bila Datuk Seri yang pegang dia jadi macam gitu, terus semua dia berselera kita dah buat. Tapi itu bukan tajuk utama. Bukan. Tajuk utama kita bukan menu. Bukan menu makanan. Tapi sebenarnya kita nak cerita mengenai ekonomi Madani memperkasa rakyat. Jadi sebagai Timbalan Menteri Kewangan 1 Kementerian Kewangan Malaysia, sudah tentunya Datuk Seri yang telah pun melancarkan ekonomi Madani memperkasa rakyat ni minggu lepas. Jadi ramai yang nak tahu sebenarnya ni Datuk Seri. Hidup ni Haziq kena kadang-kadang serius, kadang-kadang santai. Ya, betul. Yang santai itu masak-masak, yang santai itu pantun-pantun ya. Yang serius ni ekonomi Madani. Itu dia. Ekonomi Madani ini kita ingin menjadikan Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia. Asia ni ada 68 negara, kita nak jadi yang utama negara dalam Asia itu. Kemudian ekonomi Madani ini juga adalah untuk kita meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi 2 perkara penting untuk negara dan juga untuk rakyat. Itu perkara utama dalam ekonomi Madani. Dan kita ingin jadikan negara kita negara yang ke-30 ekonomi terbesar dalam dunia. Boleh atau tidak? Boleh. Kerana sebelum ini angka kita 37. Kita nak turunkan, tingkatkan kepada angka yang ke-30 ekonomi terbesar dalam dunia. Satu lagi ialah jika dulu daripada 100 orang, sekarang ini daripada 100 orang, 55 orang wanita bekerja.
termasuk ANM. Dan kita selepas ini nak naikkan 55 itu kepada 60%. Kemudian dari segi defisit kita ingin kurangkan daripada 56 kepada 5, kemudian jadi 3.0. Seterusnya kita punya economic growth ataupun pertumbuhan ekonomi daripada 4.7% kita naikkan pada 6%. Boleh dibuat kerana selama ini 4.7% itu adalah puratanya. Kemudian baru ni 56% kita nak tingkatkan pada 6%. Jadi mudah saja ekonomi madani ini. Malaysia jadi peneraju ekonomi Asia dan kedua ialah meningkatkan taraf hidup rakyat. Itu yang kita ingin laksanakan. Dan ini adalah gambar-gambar antara gambar-gambar pelancaran pada hari Khamis yang sebelum ini 2 minggu dah. 2 Khamis yang lalu. Kita dah dapat sedikit sebanyaklah apa itu pemahaman sebenarnya apa itu ekonomi madani. Kalau kita kongsikan berkaitan dengan belanjawan 2023 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita iaitu Februari lepas, kita boleh katakan isu utama yang dibangkitkan merupakan kos sara hidup rakyat. Jadi apa yang mungkin nak difokuskan dalam soalan ini adalah ada setengah lapisan masyarakat kita mungkin masih lagi tidak jelas tentang apakah inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan terutama sekali pada golongan sasar B40 dan juga M40. Jadi mungkin sekali lagi di kesempatan ini Datuk Seri boleh kongsikan bersama dengan kami untuk mengetahui inisiatif apa yang terdapat di bawah belanjawan 2023. Yang paling banyak ialah rahmah. Itu yang paling banyak. Rahmah. Rahmah ini bermula dengan payung rahmah. Payung rahmah itu memayungi beberapa perkara. Antaranya menu rahmah. RM5 kalau kita makan tengah hari dan malam. Kemudian kalau di IPTS itu ada kafe yang offer RM3.50. Itu menu rahmah. Kemudian ada bakul rahmah. CSR pada syarikat-syarikat memberikan pada orang miskin bakul makanan untuk menyara hidup mereka sebulan 2. Seterusnya kita ada juga apa yang dipanggil sebagai insurans rahmah, apa lagi package rahmah, kemudian apa lagi e-belia rahmah. E-belia rahmah ini untuk mereka yang berumur 18, 19, 20 tahun dan kita beri RM200 apa yang dipanggil sebagai e-wallet, RM200 e-belia rahmah kepada 2 juta orang, RM400 juta dah habis pun, habis belanja dah. Kemudian apa yang kita panggil satu lagi ialah STR, sumbangan tunai rahmah. Sumbangan tunai rahmah ni banyak. Ada yang dapat 350 untuk orang bujang, dapat 600 untuk pesara dan juga dapat 600 kepada mereka warga emas yang sebatang kara warga emas sebatang kara. Ada yang dapat 1,000, ada dapat 1,500, ada dapat 2,500. Kalau pendapatannya 2,500 ke bawah dan anaknya lebih pada 5 orang. Banyak ni. Bawah payung rahmah, bakul rahmah, sumbangan tunai rahmah, e-belia rahmah ni. Satu lagi sumbangan asas rahmah. RM100 selama 6 bulan. Guna kad pengenalan kepada mereka yang miskin tegah. Jadi itu di antara apa yang kita berikan. Selain daripada perkara yang selama ini kita teruskan tapi kita tingkatkan nilainya untuk nelayan, untuk penoreh getah, untuk penanam padi. Sebagai contoh, subsidi padi kita naikkan daripada 360 pada RM500 yang diumum oleh Perdana Menteri semalam. Ini semua adalah bantuan-bantuan untuk rakyat. Okey. Baik. Semasa pelancaran ekonomi madani pembekas rakyat waktu itu yang mendapat liputan luas media adalah satu tawaran kredit e-tunai. RM100 kepada mereka yang berpendapatan RM100,000 ke bawah setahun lah, Datuk Seri. Tapi kalau kita tengok ada satu cerita tadi, betul-betul tadi masa mula-mula MSI ada cerita mengenai ialah nak beli selipar. Ada satu keluarga nak beli selipar, anaknya sendiri memahami kesusahan itu keluarga. Tersentuh jiwa kita apabila kita melihat itu. Jadi itulah kita nak tahunya apa rasional kerajaan melaksanakan inisiatif ini dan mungkin bila peruntukan ni akan diagihkan. 3 perkara kenapa kita beri. Memula ni kita bagi e-tunai itu RM100 kepada 10 juta orang, Haziq. 10 juta ni kali RM100, 1,000 juta. 1 bilion ringgit kita akan bagi pada suku keempat iaitu Oktober, November, Disember pada hujung tahun ini. Dan kita ingin mencapai 3 perkara. Pertama, kita bantu rakyat. Yang kedua, kita tingkatkan ekonomi setempat. Dan yang ketiga ialah kita ingin rakyat belajar hidup tanpa tunai, cashless society. 3 perkara, 3 utama. Satu lagi ialah itu untuk merancakkan dari segi pemangkin ekonomi apa yang kita panggil sebagai multiplier effect.
Kalau kita beli satu botol air mineral, RM1 nilainya itu dikongsikan kepada orang yang mengilang air mineral. Kongsikan orang yang membuat botol, kongsikan pada orang yang buat label, kongsikan pada kedai runcit. RM1 itu dia boleh dalam ekonomi berkitar 5-6 kali. Ini yang kita panggil pemangkin ataupun multiplying effect pada ekonomi. Walaupun RM100 kita terima, tapi 10 juta orang yang menerima, dan 10 juta itu ada di seluruh Malaysia, dan tentunya dia boleh membantu ekonomi setempat, terutama PMKS, perusahaan mikro kecil sederhana. Ya, okey. Itu sebenarnya rasional je lah, tujuan utama e-kredit tunai ni. Betul. Kita pun tak dapat nak lari daripada keadaan yang kita nampak berganda kenaikan yang dapat dilalui oleh masyarakat, terutama sekali dalam pembelian barangan. Kita dapat nampak juga ianya mendadak dalam bulan ini, terutama sekali barangan dapur dan sebagainya. Apakah mungkin reaction ataupun pandangan daripada Datuk Seri sendiri melihat kepada keadaan ini, dapat komen daripada masyarakat berkaitan dengan kenaikan harga barangan? Kita pergi beli barang tu di 2 kedai. Pertama, kedai harga patut. Kedai harga tak patut, jangan masuk. Nanti dia pandailah turunkan harga barang supaya orang datang balik ke kedai dia. Yang kedua, kita pergi pasar raya. Sebab pasar raya itu, satu barang ada 5 jenis. Kita pilihlah harga yang paling sesuai dengan kita. Ada barang, katalah biskut. Mungkin ada 10 jenis. Maka kita pilih harga barang yang sesuai untuk kita. Kita pergi pasar raya. Sekarang ini, pekan-pekan kecil pun dah ada pasar raya. Tetapi apabila kita sebut tentang kenaikan harga barang, kadar inflasi Malaysia ni daripada 3.3% turun pada 2.8%, turun pada 2.4% yang terkini. Cuma yang kita nak tangani ialah harga barang makanan dan minuman. Itu saya setuju apa yang Anim sebut. Ini perkara yang kita kena pantau, dan harga-harga yang lain itu adalah harga yang sesuai. Saya nak kongsikan harga minyak jika kita banding dengan negara-negara lain. RM2.05, RON 95. Di Singapura RM8.86. Thailand RM5.64. Indonesia RM3.87. Vietnam RM4.21. Filipin RM4.86. Laos RM6.26. Malaysia RM2.05. Myanmar RM4.72. Cambodia RM5.26. Sikit lagi. Saudi Arabia, kadar harga minyak dia, walaupun dia pengeluar minyak yang terbesar di dunia, RM2.81. Kita RM2.05. United Arab Emirates RM3.56. Australia RM4.98. UK, United Kingdom RM8.33. Jepun RM5.71. New Zealand RM7.72. Kita RM2.05. 3 kali dah ulang. Termurah antara yang termurah. South Korea RM5.38. Germany RM8.92. USA juga negara pengeluar minyak RM4.62. Kita RM2.05. Jadi itu kos sara hidup kerana kita menggunakan kenderaan. Kerana apa? Kerana kita bagi subsidi yang banyak untuk rakyat. Yang ini bukan hanya B40 yang menerima semacam sumbangan tunai rahmah. Ini bukan hanya M40 dan B40 yang 10 juta orang yang kita nak bagi kredit e-tunai RM100 itu. Yang ini T20 pun dapat juga. Top 20 pun dapat. Semua yang mempunyai kenderaan. Yang mempunyai kenderaan RM2.05. Adakah itu adil? Subsidi itu kita cerita masa lain. Kalau nak bercerita pasal subsidi itu yang bersasar tu kan. Bersasar tu mungkin agak panjang. Tapi ada satu lagi kebimbangan sebenarnya Datuk Seri yang mungkin rakyat ambil tahu sekarang ini mengenai bagaimana nilai ringgit berbanding USD sekarang. Jadi benda tu menjadi kebimbangan rakyat juga. Kebimbangan ni kalau kita nak pergi luar negara, kita patut bimbanglah. Kalau kita ada anak luar negara, kita patut bimbang. Kalau kita banyak mengimport, kita patut bimbang. Tapi kalau kita banyak mengimport, apabila nilai ringgit merosot, kita guna barang tempatan. Kemudian nilai ringgit merosot ini bagus untuk ekspor kerana ekspor kita dapati nilainya kurang di mata orang lain. Satu lagi, apabila nilai ringgit ni menyusut, apa yang baiknya ialah pada pelancong datang ke tempat kita berbondong-bondong, maka akan naiklah sektor-sektor yang terlibat dengan pelancongan, sektor F&B, makanan dan minuman, sektor hotel, sektor jualan, borong, pasar raya dan sebagainya, itu akan naik. Dia ada 2 sudut apabila sebut pasal ringgit dan juga US dollar ni. Tapi dalam poket kita ada berapa sangat pun US dollar dalam poket kan? Kita masih lagi menggunakan ringgit. Kalau kita tidak dapat melancong ke luar negara, kita melancong dalam negara. Kita sentiasa ada kaedah-kaedah untuk mengatasi perkara itu. Datuk Seri, kita ada lagi masa yang mungkin boleh ditambah baik dengan soalan-soalan lain.
pastinya antara harapan Datuk Seri sendirilah melihat kepada perkembangan ekonomi madani yang dikatakan memperkasakan rakyat ni. Bagaimana harapan Datuk Seri sendiri untuk melihat ini mungkin adalah antara strategi yang terbaik setakat ini untuk pengendalian ekonomi Malaysia? Contoh, dalam menaikkan siling peneraju ekonomi Asia ini, kita ingin menjadi peneraju ekonomi Islam global. Itu boleh kita ada sukuk, kita ada bank Islam, kita ada insurans Islam, itu sebagai contoh. Kemudian untuk menaikkan darjat hidup rakyat ini, antaranya kita nak pekerjaan bermakna dengan pendapatan tinggi. Itu amat penting. Rakyat ada pekerjaan yang baik, mereka ingin pendapatan tinggi. Ini suami kita inginkan. Ini anak-anak kita inginkan. Pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang tinggi. Selain daripada itu, akses kepada pendidikan dan juga kesihatan itu diperlukan. Dan kita ingin perlindungan sosial, KWSP dan juga kesihatan untuk semua. Ini usaha-usaha kita dalam ekonomi madani untuk memperkasa rakyat ini. Dan dari segi angka-angkanya, insya-Allah kita boleh tercapai. Ya. Sebagai contoh tadi saya dah sebut 3.3% kenaikan harga barang turun pada 2.8, turun pada 2.4. Kemudian saya juga ingin menyatakan di sini bahawa kadar pengangguran pada saat yang ketiga ini 3.5%, dia lebih baik daripada banyak negara, dan 3.5% ini adalah tahap guna tenaga penuh ataupun full employment level. Dari segi sudut ekonomi adalah baik untuk ekonomi kita. Jadi usaha kita untuk menjadikan Malaysia ini negara yang ke-30 ekonomi terbesar dalam dunia, dia bukanlah sesuatu yang mustahil kerana kita sekarang ini berada dalam tahap yang ke-37 ya. InsyaAllah kita boleh usahakan tentang perkara itu. Kurang 10 tahun. Kurang 10 tahun, tetapi yang lebih penting ialah politik kena stabil. Ya, betul. Ini kita akan memilih ni 6 negeri. Politik kena stabil. Kalau kerajaan negeri itu selaras dengan kerajaan pusat, maka untung rakyat di negeri itu. Dan kalau negara kita stabil politiknya, pelabur akan datang dan memberikan pekerjaan pada kita. Sebagai contoh, Elon Musk, orang yang paling kaya di dunia, akan membuka ofis di Cyberjaya. Malam tadi kebetulan saya berada di Cyberjaya. Ada pengurusi Cyberview di situ menyatakan bahawa Elon Musk akan membeli bangunan di situ dan akan ada pelaburan Tesla di situ. Okey, itu dia sedikit 70 bilion masuk pelaburan baru-baru ni daripada negara China 170 bilion yang telah committed pada awal tahun ini 70 bilion daripada negara-negara lain. Ya, kita harapkan ini yang kita terbaik harapkan. pastinya. Yang berhormat Datuk Seri Ahmad Mazlan, terima kasih banyak-banyak Timbalan Menteri Kewangan 1 Kementerian Kewangan Malaysia bersama dengan kami. Hampir banyak sebenarnya topik yang telah pun kita kongsikan pada hari ini, terutama sekali ekonomi madani memperkasakan rakyat. Kita harapkan yang terbaik, Haziq. Semoga kurang daripada 10 tahun kita akan dapat capai kedudukan ekonomi terbesar 30 seperti yang diperkatakan. Terima kasih TV3, terima kasih MHI. Lain kali kita berada di sini. InsyaAllah. Boleh sejam ke apa ke. Okey, kita pertama masa lagi lepas ni. InsyaAllah. Okey, kita nak rehat seketika, kembali selepas ini. Teruskan setia bersama dengan kami hanya di MHI. Pada tahun 2022, terdapat peningkatan sebanyak 5 kali ganda masalah kesihatan ini berbanding 2020 berdasarkan laporan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Baru-baru ini, ada beberapa laporan berkaitan gangguan daripada mereka yang disyaki mengalami masalah mental. Namun, isu ini bukanlah perkara baharu. Saya pernah ada pengalaman masa saya sekolah dulu. Adalah sekali dulu. Family saya kena, akak saya pernah kena. Abang sendiri memang tak adalah. Tengok pun tak pernah nampak lagi lah buat masa ni. Pada 29 Julai yang lalu, tular di media sosial detik cemas seorang wanita yang dipeluk secara tiba-tiba oleh lelaki yang tidak dikenali di sebuah stesen pengangkutan awam di Kuala Lumpur. Namun, wanita tersebut berjaya diselamatkan atas tindakan pantas orang awam dan pelakunya disyaki mengalami masalah mental. Selain itu, seorang pemandu wanita turut menghadapi situasi cemas apabila kereta yang dipandunya tiba-tiba dipanjat oleh lelaki warga asing yang dipercayai tidak waras. Dalam lingkungan masyarakat, pasti ada sahaja cerita dan pengalaman berdasarkan kejadian berkenaan dan kebanyakannya disyaki mempunyai gangguan mental.
saya balik sekolah dalam macam tu 3 petang macam tu. Saya tengah berjalan kaki nak balik ke rumah, ada seorang lelaki naik basikal tiba-tiba stop sebelah saya, dia buka seluar dia sebelah saya. So makin saya lari makin dia kejar. So lama-lama bila saya pergi kat satu kawasan perumahan, saya minta tolong. Lepas tu baru, dan kebetulan ada motor lalu dan dia terus pakai seluar dan lari. Ada seorang lelaki tu dalam kereta. Okay, saya tengah buka kedai lah, prepare kedai. Lepas tu dia macam tunjuk dia punya ni lah, alat sulit dia ni. So saya pun macam terkejut lah. Terkejut, so saya terus ni lah bagi tahu bapak saya lah. So lepas tu dia pun bilang macam tu, dia tengok macam ada ni kan, bapak saya tahu kan. So time tu dia pergi pasar malam, dia nak cari makanan lah kan, pasar malam. Lepas tu dia macam ada orang raba dia. Okay, dia menjerit. Tapi orang lain semua tak pandang pun, buat tak tahu je. Orang perempuan dekat luar sana tu hati-hatilah kat sana, jaga diri. Bawa lah telefon ke apa-apa untuk emergency, untuk call kan. Itulah. Kalau macam anak nak keluar tu, biasanya memang akan ada, kalau anak perempuan keluar mesti ada anak lelaki sekali dengan dia, abang dia ke ataupun adik lelaki dia kan. Lepas tu dari time to time dia memang akan update lah. Okey, Mi dah sampai dekat sini, dia akan ambil gambar. Kalau jadi depan mata pun kita tolonglah apa yang patut kan. Itulah. Lepas tu kita call lah polis ke, kalau insiden kita call lah apa cedera ke apa tu kan, call ambulans apa semua tu lah kita akan panggil. Pada saya sepatutnya orang kena datang tanya kenapa apa semua. Lepas tu bawa lah pergi balai ke apa kan, yang sepatutnya. Ya, kalau kita dengarkan apa yang diperkatakan oleh antara orang awam tadi, pesakit mental ni ada bermacam-macam benda yang boleh berlaku disebabkan mereka, antaranya mungkin gangguan seksual, mungkin boleh membawa kepada kecederaan ataupun mungkin lebih teruk membunuh dan sebagainya. Okey, apa yang kita nak kongsikan bersama adalah bagaimana reaksi yang perlu kita fahami, yang perlu kita lakukan jika kita berhadapan dengan pesakit mental ataupun disyaki mempunyai keadaan mental. Kita bersama dengan Dr. Nur Aisyah Rosli, pakar psikologi. Assalamualaikum doktor, terima kasih. Dari awal tadi dah pun berada di sini menunggukan timing ataupun masa ini. Inilah masanya untuk dikongsikan bersama dengan anda. Kita buka dada dan buka minda kita untuk menerima apa sahaja komen daripada doktor, insya-Allah adalah untuk kebaikan kita bersama. Doktor, kita nak mulakan dengan gangguan seksual yang dikaitkan dengan pesakit mental. Baru-baru ni video tular di kawasan yang anda pun tahu kan, kawasan lintasan kereta api dan sebagainya, yang kita tahu keadaan itu sebenarnya dah lama terjadi. Tapi mungkin keadaan sekarang dengan teknologi video viral dan sebagainya, baru kita tahu sebenarnya ramai menjadi mangsa gangguan seksual disebabkan mungkin ada keadaan mental. Komen doktor sendiri melihat perkara ini. Okey, sebenarnya kan di sekeliling kita ni memang banyak orang yang mengalami masalah kesihatan mental. Maknanya dia bukannya proses nak melalui masalah kesihatan mental tu dia ambil masa yang lama. Mungkin bermula daripada stres. Stres yang tidak diselesaikan. Sebenarnya berperingkat lah. Berperingkat. Dan makan tahun sebenarnya. Contohnya lah kan, fasa pertama seseorang itu adalah stres. Stres yang dialami itu tidak diselesaikan dengan baik. Maka keadaan itu berlaku bertahun sehinggalah kepada anxiety, depression, sehinggalah membentuk satu masalah personality, dan salah satu mungkin simptom-simptomnya adalah melakukan gangguan seksual. Tapi kalau kita tengok pesakit itu seperti normal. Tengok secara mata kasar kita nampak wah pesakit itu normal. Jadi bila tiba-tiba pesakit tersebut mengganggu kita, seperti ada satu video tadi, ada seorang lelaki yang sampai naik ke kereta, melompat ke kereta, kacau, ganggu orang awam. Benda tu tiba-tiba mengejutkan kita. Apa sebenarnya yang perlu kita lakukan, doktor? Sebagai seorang yang kita terkejut, mungkin ada orang yang akan balas dengan satu reaksi yang sepatutnya reaksi kita tunjukkan memukul atau apa. Pertama sekali kan kita kena ada awareness tau, yang wujudnya orang yang mengalami masalah kesihatan mental. Jadi bila kita aware, kita akan tahu bertindak. Saya kasih contoh macam kes-kes yang macam tu, kalaulah kita nampak macam orang kita sebut term gila kan. Sedangkan dalam psikologi term gila tu tak wujud. Dia ada namanya. Dia dinamakan bipolar, dia dinamakan skizofrenia. So kalau kita ada pengetahuan, ilmu tentang keadaan itu, so kita dah ada awareness, oh kalau aku terserempak dengan orang macam ni, aku kena
berhati-hati, kan? Jaga Menjauhkan apa kita diri, cakap, jaga jauhkan apa kita diri kita. bertindak. Betul, Tetapi kadang-kadang kita tengok dalam komuniti kita, kita oi kita panggil kan, kita sumpah sana. Pergi sanalah, jangan boleh trigger. Jadi orang akan lebih marah. Kalau dia macam yalah, kita tengok dia ketawa atau bercakap, mari sini kan. Tak apa, okay bye, kita just pergi macam tu. Tapi sepuluh orang, reaction dia, apa ni? Gila lah kau ni. Dah pergi, sibuk je. Lagilah trigger orang tu. Lagilah. Sebab dia punya otak, brain dia, chemical dalam otak tu dah tak balance. So, dia tidak boleh membezakan antara benda yang rasional dengan tidak rasional. So, kita yang lebih rasional ni, kena lebih berhati-hatilah sebenarnya. Dan menjaga juga tutur kata kita. Kan, Dan orang yang dalam keadaan macam tu, dia ada kisah hidup dia. Dia bukan dilahirkan untuk jadi macam tu. Ada trauma dia sendiri. Dan sebenarnya, tidak mustahil kita yang kononnya sihat, alhamdulillah ni, satu hari nanti boleh terjebak dalam situasi macam tu. Setuju? Okey, sekarang ni kita nampak dia lebih agresif lah kan. Dia lebih menyebabkan fizikal, memukul, merosakkan barangan, harta benda dan sebagainya, dan juga gangguan seksual. Ramai yang ada pengalaman ini, wanita-wanita bila dah ada yang bersuara, ramai wanita bersuara. Mereka pernah melalui fasa itu, mereka pernah melalui keadaan itu. Jadi apa sebenarnya reaksi yang terbaik yang perlu kita tunjukkan jika keadaan dah tak dapat nak dikawal, mereka dah lebih agresif, bukan saja dengan kata-kata tetapi dah physically pukul dan sebagainya, doktor. Okey, saya kasih 3 senario lah. Pertama, kalau kita berada di setting komuniti lah, setting luar, public kan. Okey, kadang-kadang orang ini dia ada di satu lokasi tertentu. So kita cuba elaklah daripada lalu di kawasan yang sama atau kita berteman. Maknanya kita dah tahu kawasan kita dah itu. Tahu. Kadang-kadang saya ingat masa kecil saya dulu memang ada orang macam tu. Orang dah duk cerita kan kadang-kadang kat situ memang dah ada ni. Orang tahu si ada nama sebenarnya. Orang tu ada nama kan. Dia sebab dia teringat elakkan atau bertemanlah bila berjalan. Okey, kalau berlaku di setting organisasi. Yang berlaku ini pertama cerita, kan? Betul, kita memang boleh membuat aduan kepada pihak yang berkuasa lah, pihak organisasi untuk kita kata menentukan, memastikan bahawa individu ni mendapat terapi. Cuma kalau dalam organisasi, saya lah berpendapat takut juga kita nak bagi tahu kepada pihak yang berkuasa sebab lepas ni mungkin kita dah di-mark, kita dah di-aim. Lebih-lebih lagi mereka yang mempunyai kondisi kesihatan mental tu adalah mempunyai jawatan lebih tinggi daripada kita, doktor. Kan? Takut juga jawatan. Ya, betul. Itu pun tidak mustahil juga. Tetapi masa kesihatan mental ni perlu dibendung. Kita kena ada rasa tanggungjawab sebenarnya. Bersama-sama. Bersama-sama. Tetapi kalau macam satu pihak je. Macam setting di rumah, macam yang berlaku baru-baru ni kan, yang dihempasnya anak buah dia tu kan, itu sangat bahaya. Kalau kita tahu ada di kalangan keluarga kita yang mengalami masalah kesihatan mental, depression atau skizofrenia, pada saya jangan kita biarkan kanak-kanak kecil ataupun perempuan atau warga emas duduk bersendirian bersama dengan orang macam tu. Sebab orang macam ni, dia bila datang trigger dia tiba-tiba je dia amuk. Mungkin pagi tadi elok je makan dengan kita, bergelak ketawa, tiba-tiba nanti ada something trigger dia tengah hari atau petang, dia akan bertukar personality dan karakter dia. Ya, itulah yang paling utama sekali. Bagaimana keluarga harus bertindak? Bagaimana keluarga harus memainkan peranan dalam situasi ini? Mungkin ada yang tahu ahli keluarga mereka, mungkin ada penyakit-penyakit yang doktor sebutkan tadi, tapi ada juga yang tak nampak tiba-tiba doktor. Kali pertama terjadi itulah. Kali pertama itulah yang menyebabkan mungkin yang berlaku tadi sehingga menyebabkan kematian. Okey, sebenarnya kan kita nak kena simptom awal lah. Simptom dia. Kepada berlakunya kesihatan masalah kesihatan mental ni. Pertama kita tengok adakah mood salah seorang ahli keluarga kita tu sentiasa berubah. Okay. Ada minggu ni dia macam okey, ada masa ni dia tidak okey. Bertukar-tukar. Ataupun panas barannya berterusan. Suka amuk, baling barang kan. Okey, lepas tu kadang-kadang kita tengok perubahan dia, dia punya cara berfikir tu tidak kita kata tak seimbang. Tak nampak normal. Tak nampak normal. Itu tanda-tanda awal. So orang macam ni hendaklah dibawa berjumpa dengan psikologis untuk dapatkan evaluasi yang pertama lah. Sebenarnya kita tahu ada yang tak kena, tapi kita anggap alah tu biasalah, dia memang dah macam tu, dia memang dah macam tu. Makin lama makin bertambah keadaan ketidakstabilannya. Dia kan masalah kesihatan mental ni umpama macam kita ada satu tabung. Kita menyimpan duit shilling tau. Makin lama makin penuh. Bila sampai satu keadaan yang dah trigger, dia dah tak boleh kontrol, tak boleh kawal, kan?
dia akan meletup. Sebenarnya kita semuanya, saya boleh katakan hampir setiap rumah kita ni ada seorang yang ada ciri-ciri awal masalah kesihatan mental. Tapi kita menafikan, kita anggap itu biasa. Denial. Kita denial. Itu yang tak bolehnya. Betul. Tapi kadang-kadang pesakit sendiri pun in denial. Saya setuju sangat bila kita katakan tentang dalam ahli keluarga kita juga kadang-kadang kita sendiri yang denial sebab kita dah biasa dengan habit sebegitu yang sebenarnya tidak normal. Jadi bila kita dah terlalu rutin kan, doktor, bagaimana sebenarnya yang perlu kita katakan untuk membawa individu tersebut, ahli keluarga kita yang berada berdekatan kita untuk bawa pergi jumpa doktor, jumpa pakar. Kadang-kadang mereka sendiri yang kita pun ahli keluarga tak boleh terima. Contohnya abang, kakak kita yang disahkan ataupun disyaki ada sakit mental. Kita pun rasa macam taklah, kita tak nak dalam ahli keluarga kan masih ada skeptikal dalam kalangan masyarakat kan. Sebenarnya kan sepanjang saya bekerja sebagai psikologis, hampir kalau katalah saya bekerja dengan 10 orang, 9 orang tu akan cakap, saya okeylah, saya tak ada masalah. Tetapi orang keliling tu tahu, telah kenal lama kan ahli keluarga kita ni. Okey, pertama sekali kan kita ni sebagai sebuah keluarga, kita nak pastikan semuanya dalam keadaan sihat. Kita tidak mahu ada ahli keluarga kita yang sampai mendapat penyakit skizofrenia. Asalnya tu daripada stres tau. Anxiety, depression, psychosis and schizo. Jadi sebenarnya kita ni kena sama-sama lah menasihati, memberitahu bahawa mendapatkan rawatan secara terapi ataupun makan ubat ni penting. Negara maju, dia menganggap psikologis ni macam klinik biasalah. Betul. Saya ada klien yang nak keluarga dia daripada overseas, daripada Finland nak datang melancong, dia datang jumpa saya. Saya ingatkan ada masalah besar. Rupanya hanya untuk memikir, ada masalah nak fikir nak makan apa, nak buat melancong dekat mana, cuaca yang panas, itu pun dia boleh datang jumpa psikologis. Nampak tak? Apatah lagi dia jaga kesihatan mental betul dia tak nak rasa stres-stres ni. Dia nak someone yang dia panggil expert untuk bantu, kasih advice kepada dia macam mana kita nak overcome dengan keadaan ni. So kita ni ahli keluarga ni mestilah kita kata apa, menasihati, dapatkan terapi dan juga intervensi. Itu memang sangat penting. Betul. Sebab kadang-kadang kita ingatkan bila kita dah ada condition je baru kita pergi jumpa doktor. Betul. Sebenarnya untuk mengelakkan daripada situasi itu berlaku pun kita dah boleh mendapatkan nasihat pakar. Awal-awal tadi itu dah tengah-tengah tu boleh kepada yang lagi worse. Keadaan lagi teruk. Ya, dapatkan rawatan awal untuk kita elakkan daripada menjadi semakin buruk. Tapi kalau kita bercakap pasal keluarga tadi, kita dah tahu keluarga mempunyai peranan yang besar. Tapi bagaimana pula dengan orang awam, doktor? Kalau orang awam itu sendiri yang bertindak ganas, bertindak secara fizikal kepada orang yang mungkin ada penyakit tersebut, adakah orang awam itu boleh didakwa? Dari sudut perundangan tu saya agak kurang arif, tetapi saya fikirkan kita bila dah ada satu pengetahuan yang bila kita tengok, lain macam orang ni, dia macam cakap sorang-sorang, macam galak sorang-sorang, supaya kita jangan dekat lagi dah. Elakkan sebenarnya. Jangan cuba nak baling barang ke. Memanglah kita takut. Terutamanya macam kes yang melibatkan sexual harassment kan. Yalah, bila dia masturbate diri dia di public dan kita janganlah, jangan berjerit kan. Kita dah tahu dia ni ada tak kena ni, lari. Sebab orang tu dah dia punya otak dah tak sama macam kita. Dalam keadaan normal macam kita, takkanlah kita nak buat macam tu. Tak ada aib malu kan. Itu di luar kewarasan dah. Dia tak gunalah kita nak cakap apa lagi dah. Kan? Doktor, bila doktor cakapkan macam kita dah ada satu tahap yang kita tak boleh nak cakap lagi dengan individu tersebut, contohlah dalam kalangan ahli keluarga kita, kat mana tahap yang kita tahu yang sebenarnya ini dah sukar untuk kita bantu? Ada flag yang perlu kita faham, mungkin tindakan yang lebih serius perlu dilakukan terhadap individu ini. Okey, sebenarnya kan kalau kita dapati ada ahli keluarga kita menunjukkan simptom yang agak serius seperti menangis tanpa sebab, ataupun halusinasi, dia gelak sorang-sorang, dia dengar suara dekat telinga, itu kena segera bertindak. Itu memang kena cepat bertindak sebab itu berpotensi bila masa akan lebih amuk dan buat sesuatu yang di luar kita tak sangka lah. Satu benda yang kita tak sangka. Sebab beliau sendiri tak sedar. Orang yang sakit mental dia tidak akan sedar. Dia akan kata dia demam biasa saja. Dia dibawa jumpa dengan doktor, tetapi dia orang sebab otak ni dah lain, chemical dalam otak ni telah berubah. Tapi kita mesti cepat bertindak. Jangan rasa takut. Ada juga satu tahap di mana klien saya ni keluarga ni terpaksa buat report polis dan berjumpa dengan hospital lah untuk bawa salah seorang ahli keluarga yang sangat serius dia punya
hallucination. Dia dah sampai ke tahap skizofrenia. Wow. Kalau kita dengar sebenarnya benda ni berada di tahap yang serius sekarang ni. Kita harus perhatikan bagaimana keadaan ahli keluarga kita dan orang terdekat supaya kita lebih aware apa antara simptom-simptom tersebut untuk kita bantu mereka. Betul. Itulah kita punya peranan sebenarnya. Jadi kita harus lebih ambil tahu mengenai keselamatan umum lah. Doktor, mungkin secara ringkasnya doktor, apa yang nak disampaikan kepada masyarakat umum mengenai kesihatan mental yang kian dilihat sebagai satu keadaan ataupun kondisi yang serius, doktor? Silakan. Pada saya lah, saya ingin menasihati semua. Pertama sekali, sebelum berlakunya masalah kesihatan mental yang lebih serius, kita akan mengalami stres. Stres tu jangan kita pandang enteng dan mudah. So kita perlu dapatkan terapi awal untuk menangani masalah stres yang kita alami ini sebelum keadaan lebih parah lagi, sebelum menjadi dapat depression ataupun mungkin skizofrenia. Peringkat awal itu mungkin ada potensi yang cukup tinggi untuk kita dapat kembali kepada keadaan normal, insya-Allah. Kekuatan yang kita sampaikan kepada anda diselami dengan informasi-informasi daripada Dr. Nur Aisyah Rosli, pakar psikologi daripada klinik CPC International. CPC International. Kalau mungkin anda dapat Google dan mendapatkan nasihat atau konsultasi daripada Dr. Nur Aisyah, apa salahnya kita kembali selepas ini perkongsian di Dada Akhbar, insya-Allah hanya di Indonesia. Okey, menarik nak kongsikan dengan Haziq dan juga penonton-penonton di rumah. Di Cosmo halaman 20 anda dapat saksikan evolusi kamera 4 dekad. Siapa peminat-peminat ataupun pengumpul, kolektor lah kan kita katakan. Ini dia tarikan muzium kamera vintage ataupun vintage lah kan. Ya, betul. Anda dapat saksikan di sini bagaimana perkongsiannya. Muzium kamera ni sangat menarik sebab kita beralih zaman, beralih juga teknologi. Begitu juga dengan kamera yang digunakan untuk mengambil fotografi. Ya, daripada kamera kita beralih kepada pilihan raya negeri. 6 negeri kan yang akan berlangsung hari Sabtu ini. Tapi untuk proses pengundian awal telah pun dijalankan. Semuanya berjalan dengan lancar. Lebih 90% keluar mengundi untuk proses pengundian awal. Alhamdulillah. Kita harapkan juga peratusan yang baik untuk keluar mengundi pada kali ini. Pastinya perkongsian ataupun update perkembangan semasa kita akan bawakan di Malaysia hari ini. Esok, kita akan kongsikan tentang kepentingan kad pengenalan. Ya, sangat penting untuk bawa pergi ke mana-mana dan bagaimana untuk kita menjaga kad pengenalan itu sendiri. Jangan salah guna itu pun. Itu yang paling penting sekali kan. Ya, itu yang menarik. Esok jangan lupa bersama dengan kami 9.30 pagi. Saya Aziz Husni. Saya Anim Izzati. Assalamualaikum. Jaga diri. Jaga hati. Jaga mata.